Saya boleh rasa dan saya boleh nampak di rumah masa Dr. Farid tengah semangat anak duduk. Tiba-tiba Allah lihat pula kan. Ini Dr. Farid. Sila sambung semangat tadi. Level yang sama. Bila kita bincang isu berkaitan dengan ialah dia sekarang ni isu Khawarij kan. Dia mafhumnya maksudnya apa yang IS dia namakanlah Islamic State. Dulu Islamic State Syria and Iraq and Syria. Dia kata sebab tu dia lafaz apa ni Daesh ni Daulah Islamiyah Iraq Syria. So dia ambil perkataan-perkataan tu. Dulu dia kata Daesh, sekarang dia kata tak Daulah Islamiyah saja. Sebab apa? Dia nampak lebih berkuasa. Amin tengok ni. Dia punya senario tu daripada tahun 2009. Adik kata lebih awal lagi. Daripada 2009 dia beralih kuasa. Daripada kumpulan kecil lebih kumpulan besar. Di kumpulan kecil tu dia berasal daripada Samarra'i. Lafaz Samarra'i ni, dia Samarra'i ni ramai ulama. Sebab itu Abu Bakar yang dalam yang mengetuai nama ialah pemimpin. Ya, dia punya kumpulan tu ada nama dia ni. Abu Bakar Al-Baghdadi. Yes. Lupa dah tengok Amin. Abu Bakar Al-Baghdadi. Bila mata bertentang mata. Abu Bakar Al-Baghdadi ni dia bila asalnya dia menentang Syiah. Asalnya dia menentang Syiah. Bila menentang Syiah dan dia nampak macam dia dapat sokongan daripada Amerika. So Amerika membantu dia. Dia masuk sekali. So sebenarnya Daesh ni dia tak ada apa-apa. Dia asal usulnya dia macam menempik dengan kumpulan Al-Qaeda. So bila tengok Daesh ni dia nampak more extreme, Al-Qaeda dia pun step down. Dia kata aku tak boleh join kau lagi dah. So itu yang dia dapat support pula dengan Amerika. Dia dapat support dengan Amerika. Al-Qaeda pun Mufarakah kan dia kata mu ni garang sangat dia. Dia tak ada. Dia kata dia tak boleh garang sangat. Lepas tu dia mufarakah. Bila mufarakah tinggal Daesh saja. Daesh saja ni yang Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia yang kemudi. Bila dia tengok dekat Iraq, lama kelamaan dia dapat sokongan. So benda yang sama. Kalau Amin tengok di Syria, kita pergi pada Syria sikit kan. Di Syria apa ni yang dinamakan sebagai Jaishul Hur. Jaishul Hur ni dia apa yang mereka buat, mereka nak tentang Bashar. Mereka nak lawan dengan Bashar. Okey, mereka lawan Bashar. So datang yang Daesh ni masuk dalam Abu Bakar Al-Baghdadi masukkan dia punya orang-orang di dekat Syria. So tentera-tentera yang Jaishul Hur ni dia nampak macam dapat sokongan baru. Padahal tak tahu apa-apa lagi, dapat sokongan baru. So dia masuk dalam tu, dia kontrol pula kumpulan-kumpulan ini. So dia yang jadi lebih besar. Jadi hit pula. Dia mengambil kesempatan di dalam situasi yang berlaku di Syria pada hari itu. Saya terlibat Amin dalam misi bantuan kemanusiaan. Terlibat dalam misi bantuan kemanusiaan di kamp-kamp pelarian di Jordan. Kesian Amin. Kesian tu sebab tak sepatutnya sebuah negara yang berdaulat suatu ketika dikacau bilau. Amin, kita ini kalau jihad pun kita menentang musuh ni. Mana boleh orang yang agama dengan kita anggap dia musuh. Disebabkan kamu bukan satu mazhab dengan saya. Kalau kamu tak berbaiat dengan saya, maksudnya kamu ni berbaiat dengan kufar. So kamu akan diperang. Kalau kamu duduk dengan, kamu ada katakan Amin ada duduk di sebuah negara. Kalau mengikut gambaran Daesh lah kan, banyak negara macam Malaysia ni pun kalau ikut ukuran ni Islam. Kalau ikut dia lah, kalau kita Islam lah ni kan, mengikut persepsi memang dia menepati. So kalau ikut dia tak boleh, ini kufar. Boleh bunuh. So sebab itu Nabi SAW ada sebut hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan di atas dengan syarat menepati syarat Imam Bukhari dan Muslim. Apa dia? Hadis dia panjang, saya ambil sikit je. Summa tatlu'u ar-rayatus sud min qibal al-masyriq fayaqtulunakum qatlan lam yuqtalhu qaumun. Maksudnya akan timbul satu kaum dengan membawa bendera-bendera hitam dan kamu akan diperang. Mereka akan datang dari timur ni. Dari timur, mereka bawa bendera-bendera hitam, akan kejar kamu, akan bunuh kamu, yang mana tidak pernah seorang pun yang melakukan demikian ke atas kalian. Mana ada orang Islam dipegang kepala, disembelih hidup-hidup ni. Islam tu disembelih. Lepas tu jumpa siapa saja yang tidak seangkatan dengan ni, sembelih hidup-hidup. Lepas tu direkam dan ditayang. Ini bukan manusia lagi dah ni. Ini iblis pun selena ni. Iblis pun kata, bro, aku dah buat macam kau lagi hebat. Dulu memang
Allah malam. Dr. Taufik, kita pergi nak membumi sedikit di mana pihak Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Permasalahan Malaysia dia telah mengeluarkan fatwa yang jelas, soreh, clear, apa lagi, semuanya tak ada ragu bahawa tentang ISIS. Jadi boleh Dr. Taufik kongsikan apa pendirian daripada Majlis Fatwa? Okey, terima kasih Tuan Amin, Al-Fadhil Dr. Farid Rawi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat amat jelas pada malam ini apa yang telah dibicarakan oleh Al-Fadhil Dr. Farid Rawi tentang ISIS, tentang Daesh dan sebagainya, dan bertepatan dengan apa yang telah dimuzakarahkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang ke-106 yang telah dibuat pada 21 hingga 22 Oktober 2014. Okey, kita kena ingat bahawasanya dinyatakan di sini setelah meneliti laporan penyelidikan, bukan sekadar buat fatwa begitu aja, main datang aja, I test cawan terus bagi keluar fatwa, tidak begitu, supaya masyarakat boleh faham ini fatwa Ustaz. Berdasarkan dikata dia setelah meneliti laporan penyelidikan yang telah diperakukan oleh panel pakar akidah JAKIM dan kertas kerja yang disediakan serta meneliti fakta, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, muzakarah mendapati bahawa apa yang telah dijelaskan oleh Al-Fadhil Dr. Farid Rawi tadi, bahawasanya Islamic State of Iraq and Syria, ISIS, ataupun Islamic State of Iraq and Levant, kata dia ISIL, merupakan gerakan dia terdiri daripada kata-kata dalam muzakarah ini menyatakan ia terbentuk daripada 3 kumpulan. Pertamanya Ansar al-Islam. Ansar al-Islam ini, kumpulan ini adalah asalnya di Iraq. Mereka ada kawasan pemerintahan mereka sendiri. Mereka mengamalkan secara pemerintahan Islam ortodok dan radikal di Iraq. Kumpulan kedua yang masuk dalam kumpulan ini iaitu kumpulan, kata dia di sini, itu Jama'atut Tauhid wal Jihad yang dipelopori dipimpin oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi. Abu Mus'ab al-Zarqawi ini asalnya dari Jordan, dan beliau pergi berhijrah ke Iraq untuk menentang tentera-tentera Amerika yang menjajah di Iraq. Dan kumpulan yang ketiga adalah kumpulan Al-Qaeda dari Afghanistan yang pergi ke Iraq. Jadi 3 kumpulan ini yang mempelopori ISIS sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Dr. Farid Rawi tadi. Dan ulama ahli sunnah dinyatakan dalam muzakarah ini bahawasanya para ulama ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia telah mengingatkan umat Islam agar tidak terpengaruh dengan propaganda dan slogan ISIS ini, kerana pertama, mereka mempunyai ideologi ganas. Pertama. Yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Fadhil Dr. Farid Rawi tadi, mereka ini tidak lain, mereka akan mengkafirkan orang yang tidak semazhab dengan mereka, sealiran dengan mereka, dan menghalalkan darah mereka. Jadi kalau Amin tidak bai'ah secara online tadi, dia nampak Amin dan lain, maka darah Amin dikira halal. Allahu Akbar. Jaga molek ni, jaga molek halal. Yang seterusnya dinyatakan di sini bahawasanya mereka akan membunuh manusia-manusia yang tidak berdosa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Farid Rawi tadi. Maka berdasarkan kepada fakta yang telah dinyatakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan ini, dan Majlis Fatwa Kebangsaan mengambil ketetapan bahawasanya gerakan jihad yang dipelopori oleh ISIS dan ISIL ini merupakan gerakan yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Saya ulang, gerakan yang sesat dan menyeleweng daripada Islam. Maka ketetapan di akhir ini menyatakan bahawasanya menyeru umat Islam di Malaysia, dan kita dengar dalam berita 2-3 hari Ustaz menyatakan bahawasanya sudah 46 orang rakyat Malaysia sekarang ini berada di Syria bersama dengan kumpulan ini. Dan kita tidak tahu berapa ramai lagi itu yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, yang masih direkrut di Malaysia. Wallahu a'lam. Itu kita serah kepada pihak berkuasa untuk mengatasi masalah ini. Dan saya ingin menyuruh kepada masyarakat yang berada di luar sana ini, kadang-kadang kita ni mudah terpengaruh dengan slogan, sebut aja Islam kita pun terus naik semangat. Kira orang baca kan,
jumpa dengan ustaz itu, ustaz ini, dia macam ni, saya nak kaitkan benda ini sebenarnya dengan isu kat Malaysia ini. Ingat tak? Skim cepat kaya. Ya betul. Skim cepat kaya ustaz. Hari ini ustaz masuk dengan saya 10,000, saya bayar 500 bulan. Masuk ini, jadi dia tu memberi satu motivasi, Tanam hari ni esok buah. esok puaskan. Kan? Maka itulah yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia, mudah terpengaruh. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tolong janganlah bersikap demikian, berfikirlah dengan pemikiran yang waras, bahawasanya semua slogan-slogan ini semuanya memakan diri. Wallahu a'lam. Dan bila Dr. Taufik sebut tentang kitab Fiqhul Jihad Al-Qaradawi, beliau menggariskan tentang, merujuk pada hadis-hadis Nabi, adanya adab dan akhlak di dalam peperangan. Apakah adab dan akhlak tersebut? Macam mana agama mengajar kita akhlak dalam peperangan? Lepas ini dalam pentas dakwah, sebab M pun dah tunjuk cue card untuk berehat. Jumpa selepas ini.